Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Semasa 3 bersama saya, Sahih Samsudin. Statistik kes membabitkan penipuan dalam talian catat penurunan bagi tempoh 2022 hingga tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ram Karpal Singh, ia didorong keberkesanan langkah kerajaan dalam menangani sindiket jenayah kola putih itu. Jelas Ram Karpal pihaknya mahu melihat penurunan kes tersebut dalam tempoh 5 tahun akan datang. Tambahnya, 10 juta ringgit turut diperuntukkan bagi memperkasa peranan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC. Jualan kenderaan dalam negara melonjak 39% kepada 62,649 unit Februari lalu. Menurut Persatuan Automotif Malaysia MAA, jualan lebih tinggi berbanding 45,062 unit tempoh sama tahun sebelumnya. Ia didorong penghantaran tempahan tertunggak. Jualan kenderaan penumpang meningkat kepada 55,555 unit berbanding 40,119 unit pada Februari 2022. Mengenai unjuran bulan ini, MAA menjangkakan jualan lebih tinggi berbanding Februari dipacu penghantaran segera oleh syarikat, kempen promosi sempena sambutan Hari Raya selain memenuhi tempahan yang dibuat semasa tempoh pengecualian cukai jualan. Permit untuk menunaikan solat di Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah tidak diperlukan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menjelaskan permit tidak diperlukan dengan syarat jemaah tidak menghidap coronavirus atau mempunyai kontak dengan individu yang dijangkiti virus itu. Sementara itu, Kementerian Haji memaklumkan bahawa jemaah memerlukan permit untuk melaksanakan umrah atau menziarahi raudah di Masjid Nabawi. Temu janji boleh dibuat melalui aplikasi Nusu atau Tawakalna dengan syarat jemaah tidak mengidap coronavirus atau mempunyai kontak dengan individu yang dijangkiti. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Vladimir Putin di Kremlin sejurus tiba di Moskow pada Isnin. Xi berkata beliau berbesar hati atas jemputan Putin itu dan Rusia adalah negara pertama yang beliau lawati selepas dipilih sebagai presiden 10 tahun lalu. China dan Rusia telah menjalinkan perkongsian strategik yang komprehensif dan kedua-dua negara memberikan keutamaan dalam diplomasi dan dasar hal ehwal luar. Sementara itu, Putin berkata dalam tempoh 10 tahun lepas, China telah mencapai kejayaan yang mengagumkan dan hebat dalam semua bidang pembangunan hasil kepimpinan cemerlang Xi dan membuktikan kekuatan sistem politik dan sistem tadbir urus negara China. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai isu Ukraine. Thailand menambah baik program visa pemastautin jangka panjang visa LTR, terutamanya membabitkan kumpulan profesional berkemahiran tinggi. Ini sebagai usaha menarik bakat asing untuk membantu membangunkan ekonomi dan industri negara itu. Program visa LTR selama 10 tahun terbuka kepada 4 kategori, iaitu kategori warga global kaya untuk menarik pelabur, pesara kaya, kumpulan profesional yang bekerja di Thailand dan profesional berkemahiran tinggi. Setakat ini, program itu telah menarik kira-kira 3,000 warga asing yang memohon skim itu sejak September tahun lepas, didahului rakyat Amerika, diikuti oleh warga China dan Eropah. Kabinet baru-baru ini meluluskan beberapa kriteria kelayakan, senarai serta aktiviti untuk visa LTR dalam kategori profesional berkemahiran tinggi untuk menarik bakat asing bagi membangunkan ekonomi dan industri masa depan. Semasa 3 berakhir di sini, teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.